ma huwa bihi duna sabqi khafai. Duna sabqi khafai. Maksudnya ilmu ialah satu sifat wujudiyah, ataupun makna wujudi ni subuti. Wujudi ataupun subuti. Bila kita sebut ilmu ni, bila kita sebut wujudi, maka dia termasuk dalam sifat ma'ni. Kalau kita mulakan dengan halun ataupun ibaratun ataupun halun, dimulai daripada definisi pada awalnya kan, itu dikatakan amrun itibari. Ataupun sifat af'al, perbuatan Allah Ta'ala. Contoh sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah termasuk dalam sifat af'al, perbuatan Allah. Contohnya keadaan Allah Ta'ala itu yang mengetahui, keadaan Allah Ta'ala itu yang melihat, keadaan Allah Ta'ala itu yang berkata-kata. Ini termasuk dalam sifat af'al, sifat perbuatan Allah. Bila kita sebut ilmun, mengetahui, ataupun kudrat, perkuasa ataupun berkuasa. Tapi lebih tepat kata Ustaz Muhadir, Ustaz Muhadir, dia kata yang paling tepat kita tak boleh terjemahkan kalau sifat ma'ani ini berkuasa, kurang tepat. Yang paling tepat ialah perkuasa ataupun perkudrat, perkuasa ataupun perkehendak. Kalau iradat, perkehendak lah. Kalau ilmu mengetahui, yang paling sesuai kita terjemahkan tahu ataupun kata petahu. Petahu kata. Sebab bila kita terjemahkan dia dah termasuk dalam sifat perbuatan. Dia terjemahkan melihat, menengok, melihat, mengetahui ataupun berkuasa kadang mata berkuasa. Bila kita sebut ataupun ni dah termasuk dalam sifat af'al, perbuatan Allah. Sedangkan sifat ma'ni bukan perbuatan. Sedangkan sifat ma'ni dia bukan sifat perbuatan. Dia sifat yang diklasifikasikan dalam sifat makna saja, dari segi sudut makna, bukan perbuatan Allah. Kalau sifat ma'nawiyah sesuai, kita katakan perbuatan Allah. Gitu. Jadi bila sebut sifat ilmu, sifat wujudi ataupun subuti yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang takluk dengan sesuatu di atas wajah ihatah, meliputi. Maksud meliputi ni tahu secara meluas, ala ma huwa bih duna sabqi khafai. Tentang hakikat perkara itu tanpa didahului oleh kesamaran ataupun ketidakjelasan. Tanpa didahului oleh kesamaran ataupun ketidakjelasan. Itu sifat ilmu yang ada pada Allah Ta'ala lah. Jadi ilmu termasuk dalam sifat wujudi. Kemudian kudrat pun termasuk sifat wujudi. Bila wujudi dia ai as-subuti. Kalau sebut dalam kitab Arab, kita tauhid, dia kata bila sebut wujudi maknanya subuti, ai subuti. Mana subuti dengan wujudi benda yang sama aja. Sebab kita digunakan subuti, sebab kita digunakan wujudi. Benda sama aja. Cuma berbeza dari segi kalimat. Jadi ilmu Allah Ta'ala ni meliputi di atas sesuatu yang tidak didahului oleh kesamaran ataupun tak kejelasan. Kalau kita ni, ilmu kita ni didahului oleh ketidakjelasan dahulu. Dah tak jelas dulu, mana sama-sama dulu, lepas tu barulah kita jelas. Setelah kita membuat proses mengkaji dan sebagainya, barulah jelas benda tu, barulah terang. Macam tu kan? Sama juga dengan bab sifat 20 ni. Kan kecil-kecil dulu bila kita belajar sifat 20, kita pun tak faham. Apa benda lah sifat 20 ni kan? Kenapalah aku ni perlu belajar sifat 20? Kalau tak belajar kan tak apa. Betul tak? Jadi bila kita dah besar, dewasa, lah faham. Apa ni keperluan sifat 20 ni? Sepentingnya sifat 20. Jadi kita tak bolehlah salahkan orang tua kita, guru-guru kita dulu kan. Kenapa dia ajar sifat 20 pada kita? Sebab benda tu pun penting tentang akidah. Baik, seterusnya tuan-tuan, sambung balik. Sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala itu hakikatnya qadim lagi azali.
Ada ulama kata qadim benda yang dengan azali benda yang berbeza. Ada yang mengatakan samalah. Bila kata qadim azali lah, bila kata azali qadim lah. Tapi kalau dalam kitab kata Jauhar Tauhid disebut ada perbezaan antara qadim dengan azali. Kata hilap saya dalam kitab ni pun ada juga perbezaan antara qadim dengan azali. Baik, kemudian iaitu tidak ada permulaan dan tidak ada proses pembelajaran. Tidak ada proses permulaan dan tidak ada proses pembelajaran. Itu ilmu Allah. Kalau kita ni, ilmu kita perlukan permulaan dan perlu proses, betul tak? Perlu proses pengenalan, pola kita mendalam, betul tak? Itu. Allah Subhanahu Wa Taala sememangnya lah sudah tahu daripada azali, daripada kepada ketentuan yang Allah Taala kehendaki segala apa yang berlaku di alam dunia ini. Semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kita sebelum wujud pun Allah Taala dah tahu dah. Kita akan wujud di mana? Kita akan lahir di mana? Kita akan lahir di mana? Betul tak? Tapi kita tak tahulah. Kita tak tahu kita sebenarnya lahir di mana. Sebelum kita lahir ke dunia, kita tahu tak kita lahir kat mana? Tak tahu kan? Mak kita pun tak tahu dah. Kau ni kau beranak kat mana tu ni? Kau ni agak beranak kat mana ni? Cerita mana dia nak beranak engkau ni? Tak? Mak kita pun tak tahu kan beranak ke mana. Bila dah tokuek aja tu, rupanya beranak kat rumah. Beranak kat rumah. Tengok beranak ke mana. Kita ingat bila kita nak mati. Nak mati pun kita tak tahu mati ke mana. Mak kita pun, ayah kita pun tak tahu kan kita mati ni kat mana. Bila dah mati baru tahu, rupanya mati kat sini. Kat sini kubur dulu kita pun kan sentiasa dalam persoalan kita, di mana kubur kita. Baik, kemudian walaupun pada manusia itu mungkin tidak adil, tetapi setiap yang berlaku itu ada hikmahnya, seperti kisah Nabi Allah Musa AS dan juga Nabi Allah Khidir AS. Tindakan Nabi Khidir melanggar syariat tidak mendapat restu daripada Nabi Musa AS. Kisah terdapat dalam surah Kahfi kan. Nabi Khidir, Nabi Musa nak berguru dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kata, kau tak akan mampu nak berguru dengan aku. Kau tak akan boleh bersabar lah. Maksudnya tak boleh bersabar dengan apa yang aku lakukan. Nabi Musa kata, tak kisah, aku boleh bersabar. Lala tengok-tengok tak boleh bersabar. Kan? Tiga saja, tiga tindakan dilakukan oleh Nabi Khidir. Apa tindakan dia, tuan-tuan? Yang pertama, melubangi perahu. Melubangi perahu yang mereka tumpangi. Dah bagi tumpang, lepas tu dilubang pula. Jadi Musa pun tak perhatilah dengan Nabi Khidir. Mahal pula ni kan. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh seorang budak. Seorang budak di pantai kan, dibunuh. Nabi Musa pun tak perhati juga. Apalah kau bunuh lah budak kecil ni. Suci dia kan, dah dosa pun tak ada, kau bunuh buat apa. Yang ketiga, Nabi Khidir membangunkan semula satu binaan yang telah rubuh, yang mana ketua kampung tempat yang mereka pergi itu, ketua kampung tu kata tidak mahu mereka menjadi tetamu kepada mereka lah. Tapi Nabi Khidir nampak satu binaan yang rubuh dan dia bina. Jadi ketiga-tiga tindakan tadi tidak direstui ataupun tidak direstui oleh Nabi Musa AS. Maka akhirnya setelah tiga peristiwa tadi, maka akhirnya Nabi Khidir pun menyatakan kenapa dia buat begitu. Kenapa dia buat begitu. Seterusnya, kemudian tetapi Allah Ta'ala lebih mengetahui sehingga Nabi Musa terpaksa akur dengan perbuatan Nabi Khidir AS. Kerana Allah Ta'ala hendak Nabi Musa AS belajar dan berguru dengan Nabi Khidir AS. Kisah ni ceritakan dalam Quran surah Kahfi ayat 60 hingga 82. Boleh kan? Cerita tu tak perlu cerita lagi lah, tuan-tuan pun dah faham cerita tu. Baik, kemudian pengetahuan Allah itu adalah secara terperinci. Kemudian pengetahuan Allah ataupun ilmu Allah adalah secara terperinci. Artinya setiap zarah,
semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Turun naik nafas kita adalah dalam pengetahuan Allah. Detik hati kita, gerak hati kita pun semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kerana para wali yang tenggelam di alam rasa, di mana sahaja mereka menghadap, mereka akan nampak kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para wali yang tenggelam dalam alam rasa, alam zuk lah. Rasa kan zuk. Zuk kan, zai waw zal waw qaf, zuk. Alam zuk, alam orang kata alam fana lah saya kata kan. Alam fana. Kan tu cara orang sufi dia alam fana. Cuma kita kena faham, wali bukannya seorang yang maksum. Itu disebut oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari itu dalam kitab hikam dia. Saya pun mengajar kita hikam di Tampin, di kuliah subuh Masjid Tengku Besar. Kan? Dia ada satu kata-kata tu, saya tak ingat kata dia, tapi disebutkan gitu bahawa kan para nabi dan para rasul dan juga orang-orang tertentu mendapat khususiyah, kelebihan-kelebihan tertentu ya Allah Taala bagi pada dia. Cuma kan kalau nabi dan rasul maksum, tetapi para wali kan mereka bukanlah maksum, dia kata. Para wali bukan maksum. Mereka pun ada buat kesilapan dan juga kesalahan. Jadi kita jangan terlampau taksub lah kepada wali tertentu lah. Kerana orang ni kadang-kadang bila dengar orang tu wali, wah dia bekerja-kerja lah nak belajar dengan orang itu. Nak belajar dengan orang tu kerana orang tu orang kata wali, orang wali. Tetapi kita kena tahu hakikat wali bukan maksum. Mereka pun ada kekurangan dan juga kelemahan-kelemahan tertentu. Macam tu. Yang maksum ni ialah para nabi dan para rasul saja. Masya-Allah. Baik, kemudian bayangkan kita ini zahir dan batin. Yang nyata dan yang tersembunyi adalah dalam ilmu dan pengetahuan Allah. Malu rasanya kita ini yang penuh dengan kedurhakaan untuk menghadap Allah Ta'ala di akhirat besok nanti. Masya Allah. Malu kita kan? Malu kita besok nak berhadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Kerana hakikatnya kita bukan seorang yang sempurna. Bagaimana kita akan berdepan dengan perbuatan dosa dan haka yang akan didedahkan di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Selayaknya kita ini memohon keampunan dan juga kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kesalahan dan kesilapan yang telah pun kita lakukan. Baik. Ada satu hadis Sultan. Ada satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya ngajar di satu masjid itu, Masjid Melekai. Nah, hadis itu berkenaan dengan bab orang kata galakan untuk menunaikan amanah. Galakan menunaikan amanah. Dalam hadis itu dinyatakan pada besok di hari akhirat besok kan, di mana semua manusia akan cuba mencari syafaat para nabi dan juga para rasul. Semua manusia akan cuba mencari syafaat daripada nabi dan juga para rasul. Jadi yang pertama nanti mereka akan berjumpa dengan Nabi Adam AS. Mereka akan berjumpa dengan Nabi Adam AS dan minta kepada Adam supaya memberi syafaat dan juga bantuan kepada mereka. Apa jawapan Nabi Adam? Dia kata, Adam kata lastu bisahbin hazar. Dia kata, aku tak layak untuk bagi syafaat pada kamu. Tak layak bagi syafaat. Pergilah kamu kepada ibni, dia kata, anak lelaki aku. Siapa anak lelaki Nabi Adam? Iaitulah Nabi Ibrahim AS, Khalilullah mana Nabi Ibrahim AS. Pergilah jumpa kepada Nabi Ibrahim, minta syafaat kepada dia. Jadi manusia pun bondong-bondong pergilah jumpa dengan Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim jawab, dia kata, lastu bisahbin hazar. Dia kata, aku pun tak layak nak bagi syafaat kepada kamu. Aku pun tak layak. Kan? Pergilah kamu berjumpa dengan Ruhullah. Itulah Nabi Isa AS. Pergilah jumpa dengan Nabi Isa. Jadi manusia pun bondong-bondong berjumpa dengan Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa pun menjawab, dia kata, lastu bisahbin haza. Aku pun tak layak nak bagi syafaat pada kamu. Aku pun tak layak. Pergilah jumpa dengan Nabi lain.
Jadi akhirnya mereka pun pergilah berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun diizinkan memberi syafaat kepada mereka. Dia dikatakan sebagai syafaatul uzma, syafaat yang besar yang Nabi bagi kepada, terutama sekali kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibentangkan orang kata neraka dan juga titian siratal mustaqim. Dibentangkan neraka dan titian siratal mustaqim. Kemudian Allah Taala menjelmakan, sebut dalam itu Allah Taala menjelmakan kan sifat amanah dan juga silaturahim. Allah Taala menjelmakan sifat amanah dan juga silaturahim. Dan sifat amanah itu duduk di antara dua pinggir tadi, dua pinggir jurang api neraka. Kan satu di yamin, satu di shimal, satu di kanan dan satu di kiri. Gitu. Dan manusia akan lalu situlah di atas siratal mustaqim tadi. Ada lalu seperti kalbarki, lalu seperti kilat gitu. Ada yang lalu seperti karih, seperti angin. Seperti angin bertiup. Ada yang lalu seperti lelaki yang paling laju dalam dunia ini, dia punya lari dia macam itulah. Lari dia. Kan? Kemudian sifat amanah tadi dan juga silaturahim pun memainkan peranan. Ada tak orang tadi waktu dia lalu tadi, ada tak dia menunaikan amanah ketika dalam dunia? Ada tak dia menghubungkan silaturahim dalam dunia? Kalau dia suka memutuskan silaturahim di dunia, maka sukalah keadaannya ketika silaturahim. Dan ada yang keadaannya daripada itu keadaan mengesot dia. Keadaan mengesot lalu atas silaturahim. Sesuai dengan keadaan orang kata masing-masinglah amalan ketika dalam dunia dahulu. Dan dalam jurang neraka itu adanya pengait-pengait daripada besi, pengait-pengait daripada besi yang akan mengait kaki-kaki manusia yang lalu atas sirat itu. Dia akan mengait kaki. Ada yang dikait, ada yang dikait kaki tetapi masih lepas lagi. Ada yang dikait dan tak lepas, lalu dimasukkan dalam api neraka. Dan dalam neraka itu sebelah itu terdapatnya 70 musim gitu. 70 musim dalam neraka itu. Jadi apakah maksud dengan 70 musim itu? Maknanya kedalamannya 70 tahun perjalanan. Kedalamannya 70 tahun perjalanan. Neraka itu dalamnya 70 tahun. Masya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Itu tentang amanah, kita seling sikitlah. Baik, kemudian kita masuk al-hayat. Al-hayat maksudnya hidup, keadaan Allah Subhanahu wa taala yang hidup. Baik, kalau dalam bahasa Arabnya al-hayat, definisi bahasa Arab dia kata sifatun wujudiyah tusahhih liman qamat bihi idrak. Sifatun wujudiyah tusahhih liman qamat bihi idrak. Satu sifat yang wujudi ataupun subuti, ada ataupun sungguh, yang membenarkan kepada yang berdiri padanya idrak. Idrak maknanya mengetahui. Satu sifat yang wujudi ataupun ada atau sungguh yang membenarkan kepada yang berdiri padanya idrak. Idrak maknanya mengetahui. Okey. Ada sifat yang tidak disebutkan, dia termasuk dalam sifat 20. Ada dua sifat. Tapi sifat ni ada pada Allah. Pertama sifat takwim dan yang kedua sifat idrak. Pertama takwim dan juga idrak. Okey. Sifat ni termasuk juga dalam sifat yang wajib pada Allah, tetapi tidak disenaraikan dalam 20 itu. Tak disenaraikan. Pertama sifat takwim, yang kedua sifat idrak. Apa makna takwim? Takwim ialah sifat qadimah al-qaimah bi zatillahi ta'ala yujadu biha wa yu'damu biha. Lakin in ta'allaqat bil wujud tusamma ijad wa in talaqat bil adam tusamma al-adam. Sifat takwim ialah satu sifat yang qadim, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang memperdapatkan dengannya sesuatu dan mengadamkan dengannya sesuatu. Tetapi jika ta'aluk dengan wujud dinamakan sebagai sifat ijad, menjadikan. Jika ta'aluk dengan adam dinamakan sebagai i'dam. I'dam makna mentiadakan. Mentiadakan. Itu adalah sebagai sifat takwim. Okey. Sifat takwim ini ada
tapi tak termasuk dalam 20 itulah. Macam tu. Satu lagi sifat idrak. Idrak pun separuh daripada kitab disebut. Separuh kitab tak ada sebut idrak. Kalau sifat idrak pada Allah Ta'ala ialah satu sifat yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan, yang memperdapatkan dengannya segala benda-benda malmusat. Malmusat, benda-benda yang boleh diraba, disentuh, kan, seperti lembut, kasar dan sebagainya. Dan sifat-sifat masmumat, sifat-sifat yang boleh dibau, benda-benda yang boleh dibau seperti bau yang baik, bau yang buruk dan sebagainya. Dan yang ketiga al-mazuqat. Al-mazuqat, benda-benda yang boleh dirasa, boleh rasa seperti halawah, benda-benda manis, benda asam dan sebagainya. Okey, itu dikatakan sebagai sifat idrak. Sebagai sifat idrak. Dalam kitab Tuhfatul Murid disebut ada sifat idrak ni, sifat kitab Tuhfatul Murid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Muhammad Al-Baijuri. Kan, yang mensyarahkan kitab Jawahir Tauhid. Kitab Jawahir Tauhid ini sengaja di Masjid An-Nur, Masjid An-Nur Kerembau. Dia kitab tentang syair-syair tentang tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani, yang disyarah oleh Syekh Ibrahim Baijuri, insya-Allah. Baik, seterusnya kita lihat balik hayat. Hayat artinya hidup. Maksud hidup tiada dengan nyawa atau nafas. Masuk syak dah? Belum Kadang saya tak perasan. Tu gambar siapa? Imam Semam. Dia kalau boleh, macam kita ngajar-ngajar ni, dia keluar kat video kat skrin. Ada masjid yang sengaja dia buat video live, dia pakai kamera cam, handycam tu. Bila ustaz ngajar, dia keluar kat TV. Mana orang kat luar tu boleh tengok. Masjid tu keluar tak? Keluar? Tak keluar pasal tu? Oh, kena ijaz. Dia kalau ustaz ngajar pun, kalau dia buat, mana ustaz ngajar pun, mana orang keluar pun dia boleh tengok lah. Tapi jangan duduk kat luar. Sebaiknya duduk kat dalam. Bila dia tengok TV dah dekat luar, jadi dia malah masuk. Macam tu. Sebab ada orang kadang dia nak dengar, nak tengok, tapi dia malu nak masuk, ataupun dia lebih selesa kat luar lah. Macam tu. Macam masjid Karya Pantai tu, sengaja tu, memang dia buat video live pakai handycam tu. Jadi dia keluar kat skrin je. Bila tengah je dia keluar kat skrin. Jadi orang luar pun boleh tengok lah. Tapi dia, benda tu dia tak simpan dalam memori. Bila habis sengaja habis. Macam tu. Dia tak simpan. Boleh sini kan ramai pakar-pakar. Pakar IT. Baik, insya-Allah. Jadi al-hayati hidup tiada dengan nyawa atau nafas, dan tidak dengan kejadian yang 4 anasir. Dan tidak hidup dengan makan dan minum. Tidak dengan kejadian 4 anasir. Anasir ni apa? Angin kan? Angin, air, api dan tanah. Itu katakan 4 anasir. Bukan anasir yang kita faham tu, anasir sebersih tu. Bukan. Itu anasir kah? Unsur. Unsur. Ni anasir, api, angin, air, tanah. Okey. Jadi hayat, mana hidup Allah Taala tadi, bukan dengan kejadian 4 anasir. Okey, dan tidak hidup dengan makan dan minum. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap, lagi qadim, lagi azali, yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mengesahkan segala sifat yang ada berdiri pada zat daripada sifat idrak. Nampak idrak? Kan disebut dengan idrak, sifat mendapat ataupun pendapat. Idrak, iaitu kudrat, iradat, sama', basar dan kalam. Sama', basar, kalam, kudrat ni termasuk dalam sifat idrak juga. Dan sifat hayat ini menjadi syarat kepada hukum akli bagi segala sifat ma'ani. Jika tiada hayat, tiada hidup, maka tiadalah sifat ma'ani. Nampak tak? Jadi hidup ni dia punya tonggak dia. Kalau tak hidup, macam mana kita ada sifat-sifat yang lain pada Allah? Kita juga dengan diri kita kan. Diri kita ni Allah Ta'ala bagi nyawa hidup. Nyawa hidup kan. Kalau kita tak hidup, macam mana kita ada? Tak? Mesti kita hidup dulu, barulah ada sifat-sifat yang lain. Bergerak sana, bergerak sini dan sebagainya.
Kerana hakikat manusia ni memang hidup. Macam tu. Lainlah kalau benda-benda jamid. Benda-benda jamid ni benda-benda beku ataupun kaku. Benda kaku dia tak perlu pada nyawa untuk hidup. Tapi ada juga walaupun benda tu kaku seperti dia bernyawa, dia hidup. Batu pun hidup kan? Batu pun hidup juga. Cuma hidup dalam bentuk dia lah. Kerana masing-masing ini mereka pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kemudian yang kan ada satu video baru ni Mana tak? Yang kanser tu. Pasal tak? Kanser tu hidup kan? Dia masuk ke dalam satu bekas kan, kanser tu darah kanser. Dia kanser ni darah ke apa? Darah kanser kuman kuman kanser tu dia masuk ke dalam satu bekas. Kemudian diletakkan contohnya satu emas, satu lagi apa? Bawang putih. Okey, bila letakkan bawang putih, dia akan melari kan? Dia akan melari. Dia larikan diri. Tapi bila letak emas, dia datang. Datang gitu. Sama ada betul atau tidak video tu, wallahualam. Saya tak dapat pastikan lah. Betul ke? Betul ke sifat kanser macam tu? Kuman kanser tu macam tu? Kemana kalau bawang putih tu, kalau kita letakkan dia lari. Kemudian kalau emas tu, dia mendatang. Itu sebab ala lelaki, dia kata tak digalakkan pakai emas. Dia kata reason ni lah, lelaki tak digalakkan pakai emas, haram pakai emas. Kerana akan menyebabkan unsur-unsur sel-sel kanser tu dia akan hidup kalau pakai emas. Wallahu alam. Baik, kemudian dan jika ada sifat hayat, maka adalah segala sifat mani. Nampak? Bila ada hayat, maka ada sifat yang lain-lain lah. Sifat wujud, kidam, baqah, semua-semua dah tu. Kerana hakikatnya Allah Ta'ala tu mesti hidup. Kalau tak hidup, macam mana ada sifat-sifat yang lain? Baik, kemudian syarahan al-hayat artinya hidup. Apabila Allah Ta'ala dikatakan bersifat dengan sifat hayat, maka hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan bernyawa, tidak dengan nafas, tidak bernafas, dan juga tidak dengan empat unsur. Itulah unsur api, tanah, air dan juga angin. Kalau manusia ni kan ketika dijadikan Nabi Adam AS, kan dia ambil semua tanah-tanah yang terdapat dalam bumi ini. Dalam bumi, tanah Hindi, tanah Jawa, tanah Melayu, tanah Barat, tanah Rusia, tanah Afrika, semua-semua lah tu. Tu yang sebabnya manusia ni dia macam-macam warna kulit dia kan, macam tu. Ada negro, ada Melayu, ada Jepun, Cina, macam-macam kan. Tapi hakikat dalam tubuh kita ni benda sama je. Walaupun orang kata kulit kita berbeza-beza, tapi hakikat dalam tubuh badan kita benda sama. Ada hati, ada jantung, ada usus, ada limpa, semua ada. Ada tak benda lain? Tak ada kan. Contoh kalau ada orang negro, dalam orang negro tu dalam badan dia tak ada hati, tak ada. Tak ada perut, tak ada jantung, semua tak ada. Tapi benda lain pula tak ada kan. Semua benda yang sama juga. Cuma bezanya kulit lain-lain. Kulit lain-lain, lepas tu bahasa pun lain-lain juga. Berbeza-beza berbahasa. Li ta'arafu, supaya kamu dapat kenal mengenal antara sama lain. Baik, kemudian zat Allah Ta'ala bukan berdiri dengan unsur tersebut. Zat Allah Ta'ala juga tidak makan dan juga tidak minum. Yang makan dan minum, yang hidup dengan bernyawa ialah makhluk. Allah Ta'ala terkaya daripada segala itu kerana Allah Ta'ala menciptakan semua itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia maha kaya daripada sekalian alam. Al-Ghani. Kalau tuan-tuan nak kaya kena banyak sebut Al-Ghani. Tu saya dapat dulu dengan Tuan Guru Haji Wahid. Tuan Guru Haji Wahid Sungai Udang dulu, sengaja Sungai Udang dulu. Kan masa tu Tuan Guru Haji Wahid masih hidup. Kan Tuan Guru Haji Wahid ni dia selalu kata suruh kita buat selalu orang kata berzikir dengan Asmaul Husna. Dia kata kalau nak kaya kena segala banyak Al-Ghani, 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 Al-Mughni, Al-Ghani, Al-Mughni, macam tu.
Dah azan dah. Boleh azan tuan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah rabbana istamma salatul kamil sayyidina Muhammad wa syafa'atan Baik, kita sambung sekali lagi. Apa mana ni? Al-Ghani, Al-Mughni. Itu Tuan Jumahi itu memang dia selalu suruh berzikirlah. Kan sebelum solat tu kan kita duduk sebelum solat nak masuk solat, lepas azan sebelum solat tu kan kita duduk kan ramai kan, tunggu sahabat-sahabat lain datang masuk kan. Dulu kat pondok tu dia semayang tu kadang lewat sikit, kadang dah setengah jam baru semayang. Kena nak tunggu budak-budak sebab pondok dengan kedudukan pondok penginapan tu dengan surau tu jauh kan. Jadi nak tunggu dia orang datang semua tu, tu yang okey, semua zikir ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni, ataupun ya Wahhab, ya Wahhab. Ya Wahhab maknanya yang banyak memberi. Ya Razzaq, ya Razzaq, yang banyak beri rezeki.
Ya Razak, Ya Razak. Ya Nur, Ya Nur, cahaya. Cahaya. Kalau kadang-kadang bila api padam, elektrik tak ada kan, ngaji malam tu api tak ada. Tunggu je. Ke zikir, Ya Nur kata. Ya Nur, Ya Nur, semua zikirlah Ya Nur, cahaya, cahaya, minta cahaya datang. Tak pulihkan api lah, api padam. Black out. Okey. Itulah Tuan Haji Wahid tu, tapi dia garang mampus. Semua tak berani. Tapi bila dia ngajar luar, kami lembut lagi. Tuan guru tu lembut lagi. Kan? Bila dia ngajar luar daripada pondok lah. Tapi dengan anak muridnya punyalah garang. Bila dia marah tu, semua lari lintang pukang. Tak cukup tanah lagi. Baik, insyaAllah. Hakikat sifat hayat ialah qadim lagi azali yang berdiri pada zat Allah. Hayat ialah sifat yang qadim, bukan sifat